Dan permintaan mereka ni bukanlah kerana mereka nak hilangkan kejahilan mereka atau kerana mereka nak menuntut ilmu. Tetapi kerana mereka nak menzahirkan keingkaran dan kedegilan mereka. Inilah antara perangai Yahudi. Memang daripada dulu lagi, pada zaman Nabi lagi, mereka ni dah ada memang sikap degil. Dan mereka ni tanya tu bukan untuk menuntut ilmu, tapi nak zahirkan kedegilan dan keingkaran mereka. Maka pada ketika itu turunlah wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 ayat yang ianya adalah suratul Ikhlas. 4 ayat tersebut ialah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat ini merupakan 4 ayat yang pendek, dan surah ni pun surah yang pendek, ayatnya pun pendek, ringkas, tetapi maknanya sangat padat. Dan maknanya ini memberi manfaat, ya. Surah ini dari sudut maknanya memberi manfaat yang sangat besar dari sudut memahamkan kita tentang sifat ketuhanan. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama. Firman Allah, Qul huwallahu ahad. Maknanya ialah, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Dan difahami daripada ayat ini, bila disebut bahawasanya, ya, bila dinyatakan bahawasanya Allah Ta'ala Ahad, maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan keesaan. Itu kita kata tadi, maknanya katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan keesaan. Ataupun kalau dalam bahasa Arab dia, kita kata sifat wahdaniyah. Yang mana sifat wahdaniyah ini merupakan salah satu daripada sifat-sifat 20. Kita dah biasa mengaji sifat 20. Di Malaysia tak asing lagi tentang sifat 20, yang mana sifat 20 ni adalah sifat Allah yang wajib kita ketahui, kita pelajari. Ianya sebahagian daripada ilmu fardu ain yang wajib kita menuntut akan ia. Tetapi harus diingat bahawasanya bila kita menyebut tentang sifat 20, bukan maknanya sifat Allah terbatas sekadar 20 sifat sahaja. Tidak. Ulama ahli sunnah tidak pernah berkata sedemikian. Tetapi 20 sifat ni adalah 20 sifat yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui. Adapun sifat Allah Ta'ala tidak terbatas sekadar 20 sifat sahaja. Lebih daripada itu. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita mengisbatkan Allah dengan sifat keesaan atau sifat wahdaniyah, maka harus diketahui keesaan Allah bukan dengan makna dari sudut bilangan, tetapi dari sudut bahawasanya tiada sekutu bagi Allah Ta'ala. Ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Kata beliau, Inna Allaha wahidun la min tariqil adad, walakin min tariqi annahu la syarikalah. Kata beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala Esa bukan dari sudut bilangan, tetapi dari sudut bahawasanya tiada sekutu baginya. Kenapa kita tak kata dari sudut bilangan? Kerana sesuatu yang boleh dibilang itu adalah jirim. Benda yang boleh dibilang adalah jirim. Jadi Allah Ta'ala bukan jirim. Maka Allah sifatnya Allah tidak bersifat
dengan boleh dibilang. Kerana Allah bukan jirim. Dan sifat yang boleh, perkara yang boleh dibilang ni, sifat dia menerima bahagi. Maknanya sifat dia berjuzuk. Contoh saya kata, okey, di sini ada satu gelas. Satu gelas. Jadi gelas ini, kita kata sifat dia menerima bahagi. Menerima bahagi maknanya satu gelas, dia boleh menerima bahagi, boleh dipecahkan kepada setengah gelas. Kita pecah lah, dia jadi setengah pecah. Berapa banyak kita nak pecah? Tiga bahagian, 1/3, 2/3. Jadi, sesuatu yang boleh dibilang, kalau kita kata satu dari sudut bilangan, jadi benda yang boleh dibilang ni adalah jirim. Dan sifat jirim, dia menerima bahagi. Boleh dipecahkan. Daripada satu tu boleh dipecahkan pada setengah. Boleh dijuzuk-juzukkan. Tetapi, bila kita kata Allah Ta'ala Esa, bukan dengan makna ia boleh dibilang. Bukan makna Allah Ta'ala boleh dibilang. Dan bukan makna Allah jirim. Tetapi dengan makna tiada sekutu baginya. Bila kita kata tiada sekutu, maknanya tiada sesuatu yang menyamai Allah Ta'ala. Dan ini juga turut diketahui melalui firman Allah, laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Maknanya tiada sesuatu yang seumpama Allah. Maknanya Allah tak menyamai segala tiap-tiap sesuatu. Dan di dalam ayat ini, syai' di situ datang dalam bentuk nakirah. Kita kata dia tak ada, ini teknikal sikit lah berkaitan dengan nahu. Dia tak ada alif lam di situ. Jadi kata ulama, an-nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Maknanya nakirah pada konteks penafian dia membawa faedah umum. Maknanya syai' di situ setiap segala sesuatu selain Allah. Maknanya Allah tidak menyerupai segala tiap-tiap sesuatu selainnya, dan selain Allah tidak menyerupai Allah Ta'ala. Jadi dia meratai segala semua perkara selain Allah. Maka bila kita mengisbatkan Allah dengan sifat wahdaniyah, maknanya kita menafikan sebarang persamaan Allah dengan selainnya dari segenap aspek. Sama ada dari sudut zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Okay. Dan berkaitan dengan sifat wahdaniyah ni. Jadi ulama' dia bincangkan, bila kita mengisbatkan Allah dengan sifat wahdaniyah, kita menafikan yang disebut tadi, penafian penyerupaan Allah, atau kita kata menafikan penyekutuan Allah dengan sekalian makhluknya. Sama ada dari sudut zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dan para ulama' dia pecahkan lagi. Setiap daripada perkara yang dinafikan tu dipecah kepada dua. Maknanya dari sudut dinafikan dari sudut zat, dinafikan penyekutuan dari sudut zat terbahagi kepada dua, dari sudut sifat terbahagi kepada dua, dari sudut fa'il terbahagi kepada dua. Ini apa yang dibincangkan dalam kitab-kitab akidah. Sebahagian kitab akidah sebutkan perkara ni, dan antaranya kalau kita di alam Melayu ni, yang famous kitab Syekh Ahmad Al-Fatani, dia disebutkan dalam kitabnya Faridatul Faraid, dalam perbincangan sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah. Jadi disebutkan bahawasanya dinafikan daripada Allah Ta'ala 6 kam. Kam ni dia asalnya istilah Arab, tapi dikekalkan dalam kitab Jawi tu. Dinafikan 6 kam, iaitu dua kam yang pertama berkaitan dengan zat, 2 kam lagi berkaitan dengan sifat, dan 2 kam lagi berkaitan dengan perbuatan. Kita akan perincikanlah. Tu jangan risau, tu istilah, tapi kita akan permudahkan. Dekat sini pun ada pengajian kan, saya tengok dalam jadual pun ada Al-Misbahul Munir. Siapa yang biasa baca mengaji kitab-kitab Jawi ni, dia ada jumpalah perkara ni dalam perbahasan wahdaniyah. Okay, jadi bila kita mengisbatkan Allah dengan sifat wahdaniyah,
Maknanya kita menafikan 6 kam daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, kam muttasil fi dzat. Apa maknanya? Okay, kita permudahkan kefahaman. Okay, maknanya kita menafikan bahawasanya zat, kita menafikan bahawasanya zat Allah Ta'ala berjuzuk. Ataupun secara tak langsung kita menafikan bahawasanya zat Allah adalah jirim. Kerana yang menerima bahagi atau kita kata yang berjuzuk itu tak lain tak bukan ia adalah perkara yang berjirim atau kita kata jisim. Jisim yang menerima bahagi. Dan bila kita sebut Allah Ta'ala bukan jisim, maka Allah Ta'ala bukan jisim latif, bukan jisim kathif. Jisim ni dia terbahagi kepada 2. Kita ni makhluk yang sekarang ni manusia dan ada depan kita yang kita boleh tengok, boleh sentuh ni, kita panggil dia jisim kathif, iaitu jisim kasar. Adapun roh, malaikah, jin, syaitan, cahaya yang kita tak dapat sentuh dengan tangan kita ni, itu jisim juga. Tetapi disebut, ya kata para ulama, itu adalah jisim latif. Kenapa jisim juga? Kerana sama ada ianya di alam zahir ni ataupun di alam ghaib, maka kedua jenis jisim ini dinamakan jisim kerana ciri khusus jisim ialah dia mengambil ruang. Bila mengambil ruang, kelaziman daripada perkara yang mengambil ruang, dia bersaiz. Dan bila kita kata lagi jisim ni, dia menerima bahagi. Ada juzuk-juzuk pada diri dia. Macam kita, manusia, ada juzuk-juzuk tertentu pada diri kita. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Maknanya kita ni berjuzuk lah. Ada sisi kanan, sisi kiri, itu berjuzuk. Begitu juga dengan jin syaitan. Walaupun mereka jisim latif, jisim halus, tapi tetap juga jisim. Kerana antara ciri jisim mengambil ruang, bersaiz, menerima ada juzuk, maksudnya menerima bahagi. Dan kitab Jawi kita kadang jumpa istilah ni kata sifat jisim menerima bahagi, maknanya berjuzuk lah. Boleh dipecah-pecahkan, maksudnya ada bahagian-bahagian tertentu pada dirinya. Adapun Allah Ta'ala yang menciptakan jisim, Allah Ta'ala bukan jisim. Allah Ta'ala yang menciptakan ruang, maka Allah tidak berhajat kepada ruang untuk Allah menempatinya. Maka bila Allah tidak mengambil ruang, Allah bukan jisim, tidak mengambil ruang, maka segala sifat-sifat jisim juga dinafikan daripada Allah Ta'ala. Antaranya ialah berjuzuk, menerima bahagi, maksudnya ada bahagian-bahagian zat, ada sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang. Kalau ditanya bagaimana zat Allah, maka kita tak mampu untuk membayangkannya. Memang kita tak mampu. Kerana akal kita tak mampu untuk membayangkan perkara yang kita tiada pengalaman tentangnya. Jadi kita tak mampu nak membayangkan zat Allah. Dan jangan cuba membayangkan, kerana para ulama menyebutkan mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa sahaja yang terbayang di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini kaedah yang ulama berikan. Maknanya kalau datang khatir ataupun lintasan daripada syaitan, kata lintasan datang, bagaimana bentuk Allah, bagaimana Allah adakah jisim dan sebagainya, datang lintasan bisikan daripada syaitan, tolak. Katakan pada diri dia, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa sahaja yang terbayang di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Kalau dia terbayang, tiba-tiba datang lintasan dia, Allah satu, jisim yang besar duduk di atas langit, tolak.
Kerana itu bukan Allah. Selagi akal dia dapat membayangkan, itu bukan Allah. Kerana kita dah sebut tadi, apa sahaja yang terbayang di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Dan Al-Imam At-Tahawi yang merupakan ulama salaf telah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Aqidatut Tahawiyah. Beliau berkata, ayillah ta'ala ayillah anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Maksudnya, Maha suci Allah Ta'ala dari disifatkan dengan Al-Hudud. Ini semua yang disebut ni adalah sifat-sifat jisim. Al-Hudud. Kita sucikan Allah daripada Al-Hudud, iaitu batasan-batasan. Itu adalah sifat jisim. Kita jisim. Jadi pada diri kita ada batas tertentu. Maksudnya ada saiz. Tetapi Allah tidak disifatkan dengan hudud. Tidak disifatkan dengan saiz tertentu. Lagi kata beliau, Maha suci Allah Ta'ala dari disifatkan dengan ghayat. Ghayat juga membawa makna perkara tersebut bersaiz. Kerana ghayat maknanya hujung-hujung tertentu. Jisim dia pasti ada hujung tertentu. Seperti kita, ada hujung atas, hujung bawah, hujung tepi, hujung kanan kan, hujung kiri. Jadi makhluk atau diri makhluk ada ghayat, ada hudud, ada ghayat. Lagi kata beliau, Maha suci Allah dari disifatkan dengan arkan. Arkan maknanya sisi-sisi tertentu. Kerana makhluk ni kita dah sebut, diri makhluk dia mengambil ruang. Maka sesuatu yang mengambil ruang pasti ada, dia terikat dengan sisi-sisi tertentu. Dia diliputi oleh arah, maka ada baginya sisi kanan, sisi depan, sisi belakang. Adapun Allah tidak mengambil ruang. Allah tidak disifatkan dengan perkara-perkara yang mengambil ruang. Tidak disifatkan dengan sifat perkara yang mengambil ruang seperti berarah. Lagi kata beliau, Maha suci Allah Ta'ala dari disifatkan dengan al-a'dha. Al-a'dha maknanya anggota. Anggota-anggota. Anggota ni maknanya adalah bahagian tubuh. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala Maha suci dari disifatkan dengan anggota, maknanya Allah tidak disifatkan dengan juzuk-juzuk tertentu pada zatnya. Lagi kata beliau, Maha suci Allah Ta'ala dari disifatkan dengan al-adawat. Al-adawat maknanya anggota-anggota kecil seperti kuku, gigi. Ini juga disucikan Allah dari disifatkan dengannya. Kerana ia juga membawa maksud bahawasanya sesuatu perkara yang contohnya kalau ada gigi, kuku, maknanya ada bahagian tertentulah dirinya berjuzuk. Kita dah sebut Allah bukan jisim, maka tidak disifatkan dengan berjuzuk, maka Allah tidak disifatkan dengan anggota. Kerana anggota tu adalah maknanya bahagian tubuh yang menunjukkan bahawasanya perkara tersebut berjuzuk. Lagi kata beliau, la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh arah yang 6 sebagaimana sekalian makhluk. Kata beliau lagi, maknanya bila kita kata Allah Ta'ala tidak diliputi oleh arah yang 6, maknanya Allah Ta'ala tidak disifatkan baginya arah depan, arah belakang. 6 arah tu, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. 6 tu. Maknanya Allah Ta'ala tidak diliputi oleh ruang. Bila kita kata tidak berarah, tidak disifatkan dengan arah yang 6, maknanya Allah Ta'ala tidak diliputi oleh ruang. Kerana arah itu tidak berlaku ke atas sesuatu perkara melainkan ianya mengambil ruang. Jadi kita dah sebutkan bahawasanya Allah yang menciptakan ruang dan Allah tidak berhajat kepada ruang untuk menempatinya. Maka segala
sifat bagi perkara-perkara yang mengambil ruang itu dinafikan daripada Allah Ta'ala. Adapun diri makhluk, maka terikat dengan arah yang 6. Al-Imam Tahawi sebutkan tadi, kasairil mubtada'at, sebagaimana sekalian makhluk. Sekalian makhluk dia diliputi oleh arah yang 6, tetapi Allah tidak. Kerana diri makhluk tidak wujud melainkan dengan dia mengambil ruang. Tak kiralah sama ada ianya jisim kathif atau jisim latif. Kita jisim kathif, jisim kasar. Tetapi jisim latif juga berhajat. Jisim latif iaitu jisim halus juga berhajat kepada ruang. Mereka juga berhajat kepada ruang seperti roh. Roh wujud dengan mengambil ruang juga. Roh malaikah juga wujud dengan mengambil ruang. Kerana kita makhluk berhajat kepada perkara yang lain. Adapun Allah yang menciptakan segala perkara, Allah tidak berhajat kepada semua perkara yang diciptakannya, termasuklah ruang. Allah Ta'ala berfirman, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada sekalian alam. Al-alamin di sini dengan makna ma siwallah, dengan makna segala tiap-tiap sesuatu selain Allah. Okey, baik. Itu yang pertama kata para ulama, iaitu bila kita mengisbatkan Allah dengan sifat wahdaniyah, kita menafikan kam muttasil fi dzat, maknanya kita menafikan bahawasanya zat Allah berjuzuk yang secara tak langsung itu adalah penafian bahawasanya Allah berjisim. Allah, maka diketahui di sini bahawasanya Allah bukan jisim. Yang kedua, kata para ulama, kita menafikan kam munfasil fi dzat, maknanya kita menafikan bahawasanya ada zat selain Allah yang seumpama zat Allah. Maknanya tak adalah zat makhluk ni tak sama dengan Allah. Maka difahami dari sini, ternafilah fahaman sebahagian golongan yang mereka adalah golongan sesat yang mengatakan bahawasanya zat Allah bergabung dengan makhluk. Nah, ada sebahagian golongan sesat yang mereka mengaku mereka dari kalangan orang Muslim, tetapi mereka berfahaman sesat yang sebenarnya akidah mereka bukan akidah Muslim, bukan akidah orang Islam. Bukan akidah orang Islam, sama sekali lari. Sebab mereka kata, mereka kata bahawasanya bila seseorang hamba itu sampai kepada maqam yang tertentu, yang mana maqam yang tinggi dalam kalangan hamba Allah, maka Allah akan meresap ke dalam diri hambanya ini. Masuk ke dalam diri hambanya ni. Maka kita dah sebutkan tadi, Allah zatnya bukan seperti makhluk, iaitu roh. Roh itu termasuk makhluk Allah. Roh sifat dia menyatu dengan sesuatu yang lain, iaitu menyatu dengan jasad kita. Allah tidak bersifat dengan penyatuan, tidak bersifat dengan bergabung dengan sesuatu selainnya, kerana Allah tidak seumpama makhluk. Zat Allah bukan seperti makhluk. Lagi ada juga sebahagian fahaman sesat yang dinafikan juga, sebahagian fahaman sesat yang mengatakan bahawasanya, yang mereka juga golongan yang mengaku sebagai Muslim, tetapi mereka mengatakan bahawasanya alam ini adalah juzuk daripada Allah. Mereka mengatakan bahawasanya alam ini adalah bahagian dari Allah. Ada juga golongan sesat yang berfahaman begini. Ini kita panggil golongan ittihadiyah. Mereka mengaku Muslim, tapi mereka mendakwa alam ini adalah juzuk daripada Allah. Maka mereka kata mereka kata laut itu adalah bahagian dari Allah. Mereka kata bumi ini bahagian dari Allah. Bukit bukau dan manusia ni juga adalah bahagian dari Allah. Jadi ini tak benar. Kita bukan sebut tentang orang yang bila dia nampak laut, dia teringat Allah. Bila dia nampak bukit, dia teringat Allah. Ini tak ada masalah dia teringat pencipta kepada makhluk tu. Tapi ini yang memang dia meyakini bahawasanya alam itu adalah juzuk daripada zat Allah. Itu memang fahaman sesat. Tetapi mereka mengaku diri mereka Muslim. Dan yang terbaru ni, antara yang terbaru juga, ada fahaman sesat yang mereka tanpa segan silu mengakui pegangan mereka
kalau sebelum ni ada baru-baru ni ada viral di media sosial. Tapi geng-geng ni dia dah lari ke New Zealand lah tu sebab mereka berani buat kenyataan secara terang-terangan, ramai-ramai pula tu. Iaitu golongan Sihak kan. Golongan Sihak yang mana mereka mengatakan, mereka meyakini bahawasanya Allah adalah Muhammad dan Muhammad adalah Allah. Mereka mengatakan bahawasanya Allah dan Muhammad itu bukan lain. Maknanya Allah adalah Muhammad. Ini kata mereka lah. Mereka kata Allah adalah Muhammad dan Muhammad itu adalah Allah. Dah mirip macam Kristian lah pula. Tapi mereka mengaku mereka Muslim. Wa'iyadzubillah. Jadi tiga fahaman ni yang mereka ni ketiga-tiga fahaman yang tersebut ni, ini dibawa oleh mereka yang mengaku diri Muslim. Sedangkan para ulama berijma' bahwasanya golongan yang kita sebut tadi, mereka ni golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk, tiada keraguan lagi akidah mereka bukan akidah umat Islam. Ini terkeluar daripada fahaman umat Islam. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu yang kedua, kita nafikan kam munfasil bidzat. Yang ketiga kata para ulama, bila kita mengisbatkan Allah dengan sifat wahdaniyah, kita menafikan kam muttasil fi sifah. Maknanya kita menafikan bahawasanya setiap jenis daripada sifat Allah berbilang. Allah sifat Allah berbilang. Maknanya lebih daripada satu. Tetapi setiap jenis daripada sifat tu kata para ulama tidak berbilang. Maknanya Allah esa pada zatnya dan sifatnya. Maknanya kita tak boleh kata sifat kudrah Allah ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Allah esa pada zatnya dan pada sifatnya. Kerana kalau sifat kudrah yang berbilang itu menunjukkan ketidaksempurnaan sifat Allah. Jadi kita kata Allah esa pada zatnya dan sifatnya. Kerana apa-apa juga kalau sifat tu berbilang, maknanya sifat tu tak sempurna. Contoh macam kita kudrah kita asing-asing. Kita ada kudrah pada tangan, ada kudrah pada kaki. Kadang ada orang yang ada kudrah pada tangan, tak ada kudrah pada kaki. Ada yang kudrah pada kaki, tak ada pada tangan. Dan bila kita nak melakukan sesuatu pekerjaan, kudrah kita saling lengkap melengkapi untuk kita menghasilkan sesuatu. Contoh kalau kita nak bina rumah kan, kudrah kita saling lengkap melengkapi untuk kita hasilkan sesuatu. Sebab kudrah tangan tak sempurna. Kudrah tangan dia ada, kudrah kaki tak ada, tak jalan. Maksudnya tak sempurna kita. Adapun Allah dengan kudrahnya yang esa, Allah berkuasa mengadakan segala tiap-tiap sesuatu tanpa berhajat kepada kudrah tambahan. Kerana kudrah Allah esa, sedia sempurna, tidak berhajat kepada kudrah sokongan. Macam kita, kudrah tangan kita berhajat kepada kudrah kaki sebagai sokongan kepada kudrah tangan. Dan begitu juga kudrah tangan berhajat kepada kudrah selainnya. Kudrah tangan dan kaki berhajat kepada selainnya. Kalau badan ni tak boleh nak gerak, tulang belakang ni dah tak berfungsi, tak mau bergerak juga, walaupun ada kudrah pada tangan kaki. Jadi kerana kita punya sifat ni, sebab berbilang sifat itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Tapi Allah segala sifatnya, sifat ilmunya, sifat kudrahnya dan sekalian sifatnya itu esa, tidak berbilang. Sekalian sifat-sifat Allah, sifat ilmu Allah esa, sifat kudrah Allah esa, sifat mendengar Allah esa dan sekaliannya. Jadi Allah esa pada zatnya dan sekalian sifatnya. Okay. Dan seterusnya kita menafikan kam munfasil fi sifah. Maknanya kita menafikan bahawasanya ada sifat makhluk yang seumpama sifat Allah. Maknanya sifat makhluk tak sama dengan sifat Allah. Maka ternafilah pandangan atau pegangan sebahagian golongan yang mengatakan bahawasanya ada selain Allah yang bersifat dengan qidam, ataupun dia kata ada selain Allah yang qadim. Kerana mereka meyakini bahawasanya ada sebahagian golongan yang mereka adalah dari kalangan golongan ahli falsafah sesat. Okey, sikit lagi betul kita akan tamat lah. Dari kalangan golongan ahli falsafah sesat yang mereka mengatakan bahawasanya alam ulwi atau alam yang di atas sana, mereka kata alam ulwi itu dia sedia ada sebagaimana sedia adanya zat Tuhan.
Jadi ini dah menjadikan ada sifat makhluk yang seumpama sifat Allah. Maka kita tolak. Dan yang kelima, kita menafikan kam mutasil pada perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu dengan makna penciptaan. Bukan dengan makna yang kita faham yang dinisbahkan kepada makhluk, iaitu berubah keadaan kita daripada suatu keadaan daripada suatu keadaan ke keadaan yang lain, seperti bangun, berdiri dan sebagainya. Tapi perbuatan Allah dengan makna penciptaan. Maka bila kita kata kita menafikan kam mutasil pada perbuatan, maknanya kita menafikan bahawasanya alam ini diciptakan oleh Allah dengan dibantu oleh makhluk. Allah tidak berhajat kepada makhluk untuk membantu. Allah tidak berhajat kepada makhluk untuk membantu Allah menciptakan alam ini. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Allah Maha Esa menciptakan alam ini tanpa berhajat kepada bantuan sesiapa. Dan yang terakhir, kita menafikan kam munfasil pada perbuatan, iaitu kita menafikan bahawasanya ada selain Allah yang berkuasa mencipta sebagaimana penciptaan oleh Allah. Iaitu kita penciptaan, bila kita kata Allah mencipta dengan makna Allah mengeluarkan sesuatu daripada tiada jadi ada. Maka tak ada selain Allah yang berupaya mengeluarkan sesuatu daripada ketiadaan menjadi ada. Hanya Allah Ta'ala sahaja. Maknanya Allah yang mencipta segala tiap-tiap perkara. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Okay, jadi secara kesimpulannya berdasarkan ayat yang pertama tadi, qul huwallahu ahad, maknanya Allah Ta'ala Esa, yang mana bila kita mengisbatkan Allah dengan keesaan, maka kita menafikan sebarang penyekutuan Allah dengan sekalian makhluknya dari segala aspek, zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Wallahu alam. Itu saja malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.